Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata Umar bin Al-Khattab selalu menghampirkan kepadanya Ibnu Abbas, yakni dia sendirilah. Maka Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, kami ada mempunyai anak-anak sepertinya, yakni sebaya dengannya. Jadi kami juga ada anak-anak yang sebaya dengan dia. Maknanya kenapa engkau tidak buat begitu? Faqala innahu min haitsu ta'lam. Umar berkata, dia ni seperti yang kau maklumlah. Umar pun bertanya Ibnu Abbas tentang ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan dan kemenangan Allah sampai. Faqala, Ibnu Abbas berkata, ajal, yakni kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu iyyahu. Dia memberitahunya tentangnya. Yani Allah memberitahu kepadanya, kepada Rasulnya tentang kematian melalui ayat ini. Qala, Umar berkata, saya tidak mengetahui tentangnya selain daripada apa yang engkau ketahui. Yani saya pun tahu begitu juga supaya dengan engkau faham itulah. Saya pun faham supaya dengan engkau faham. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada masa sakit yang mana dia mati. Sakit yang mati dia dalam sakit itu dengan berselimut dan kepalanya diikat dengan kain pengikat yang hitam. Sampai baginda duduk di atas mimbar, lalu baginda memuji-muji Allah, kemudian berkata, amma ba'd fa inna an-nas yakthurun. Orang akan ramai, orang-orang Ansar pula sedikit, yakni semakin sedikit. Orang-orang lain semakin ramai, orang Ansar semakin sedikit, sehingga mereka berada di kalangan manusia seperti garam dalam makanan. Sesiapa di antara kamu waliya syai'an, memegang apa-apa jawatan, yadurru fihi qauman wa yanfa'u fihi akharin, yang mana dia dapat memudaratkan pada masa kekuasaannya itu, memudaratkan sesuatu kaum dan memberi munafaat pula kepada kaum-kaum yang lain, kepada golongan-golongan yang lain. Falyaqbal min muhsinihim, maka hendaklah dia menerima kebaikan yang dilakukan oleh mereka, yakni oleh golongan Ansar itu. Wa yatajawazu an musiihim, dan memaafkan orang-orang yang bersalah di antara mereka. Fakana, Ibnu Abbas berkata, maka itu adalah majlis yang terakhir Nabi SAW. Itu majlis terakhir Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abi Bakrah, katanya Nabi SAW pada suatu hari mengeluarkan Hasan, membawa keluar Hasan, lalu dibawanya naik ke atas mimbar. Lalu baginda SAW bersabda, anakku ini adalah penghulu, pemimpin. Inna ibni hadha sayyid. Anakku ini, yang cucu dia lah, dipanggil anak, sayyid. Wala'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Pasti Allah akan mendamaikan dengannya di antara dua golongan besar, dua golongan orang-orang Islam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW memberitahu tentang kematian Ja'far dan Zaid sebelum sampai berita kematian mereka berdua. Dalam keadaan Nabi SAW dalam keadaan dua matanya mengalirkan air mata. Diriwayatkan dari Jabir, katanya Nabi SAW bersabda, hal lakum min anmat, kamu adakah kain baldu yang lembut? Kamu adakah kain anmat, yang sejenis kain cadar yang lembut, baldu, baldu itu. Qultu, saya berkata, dari mana kita nak dapat kain itu? Nabi SAW bersabda, ingat,
nanti kamu akan mempunyai kain cadar seperti itu, kain cadar anmat itu. Fa ana aqulu laha, selepas itu aku menceritakan kepadanya, yakni kepada istrinya, akhiri anni anmatak, alihkan kain anmat itu, kain anmat engkau itu ataupun kain cadar berbaldu itu daripadaku. Lantas istrinya berkata, bukankah Nabi SAW pernah bersabda, nanti kamu akan mempunyai kain-kain baldu seperti itu? Macam mana saya akan meninggalkannya? Macam mana saya tidak akan kainnya? Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, katanya Sa'ad bin Mu'adz telah berangkat ke Mekah untuk melakukan umrah, untuk berumrah. Qala, kata perawi, dia singgah di rumah Umayyah bin Khalaf, iaitu ayah kepada Safwan bin Umayyah. Umayyah ni ayah Safwan. Umayyah kalau pergi ke Syam lalu ke Madinah, dia akan singgah di rumah Sa'ad. Maka Umayyah berkata kepada Sa'ad, tunggulah sehingga tengah hari, dan ketika itu ketika orang leka, tunggulah ketika tengah hari. Apabila orang leka, engkau boleh pergi bertawaf. Ketika Sa'ad sedang bertawaf, tiba-tiba Abu Jahal nampak. Dia pun berkata, siapa pula bertawaf di Kaabah itu? Faqala Sa'ad, man dhal ladhi yatufu bil Kaabah, siapa pula bertawaf di Kaabah tu? Sa'ad berkata, saya Sa'ad. Abu Jahal berkata, engkau bertawaf di Kaabah dalam keadaan aman, dan kamu, padahal kamu telah memberi perlindungan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Sa'ad berkata, ya. Fatala haya bainahuma, maka bertengkarlah mereka berdua. Faqala Umayyah pun berkata kepada Sa'ad, jangan engkau angkat suara terhadap Abil Hakam, dia ni ketua ahli wadi, ketua orang Mekah ni. Thumma qala Sa'ad, kemudian Sa'ad berkata, wallahi la in mana'tani, demi Allah, kalau engkau halang aku bertawaf di Baitullah, pasti aku akan mengganggu, menghalang perniagaan engkau di Syam. Qala faja'ala Umayyah yaqul, perawi berkata, Umayyah terus berkata kepada Sa'ad, jangan engkau angkat suara. Dia cuba menahannya, tetapi Sa'ad naik marah. Lalu Sa'ad berkata, da'na anka, lepaskan aku, jangan engkau ganggu aku, jangan engkau ganggu aku. Aku telah mendengar Muhammad menyebutkan bahawa dia akan membunuh engkau. Umayyah pun berkata, saya? Sa'ad kata, ya. Qala, dia pun berkata, wallahi ma yakdzibu Muhammad. Umayyah kata, demi Allah, Muhammad tidak berdusta kalau dia bercerita. Dia pun pulang kepada istrinya, lalu berkata, kamu tahukah apa yang saudaraku orang Yathrib itu katakan kepadaku? Isteri dia kata, apa dia kata? Qala, Umayyah kata, za'ama, dia mendakwa bahawa dia mendengar Muhammad mengatakan dia akan membunuhku. Istrinya berkata, fa wallah, kalau begitu demi Allah, Muhammad tidak berdusta. Falamma kharaju ila Badrin, apabila mereka keluar ke Badar, wajah as-sarikh, dan pekikan pun datang. Faqalat lahu imra'atu, istrinya berkata kepadanya, kau tak ingatkah apa yang saudara engkau orang Yathrib itu katakan kepada engkau? Qala, Umayyah berkata, qala, perawi berkata, fa arada an la yakhruj, maka dia tidak mahu keluarlah, dia tidak mahu keluar. Tetapi Abu Jahal berkata kepadanya, engkau ni pemimpin orang di sini, jadi ketualah kepada kami untuk 1-2 hari. Dia pun keluar bersama mereka dan mati dibunuh. Faqatalahu Allah, Allah membunuhnya. Diriwayatkan dari Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitun nas mujtami'in fi sa'idin, aku bermimpi melihat orang ramai berhimpun di suatu kawasan, yang tinggi,
Sa'id, itu mana satu kawasan yang tinggi. Maka bangkit Abu Bakar, dia mencebok satu atau dua timba air. Wa fi ba'dhi naz'ihi dha'fun, terdapat sedikit kelemahan pada cebokannya itu. Wallahu yaghfiru laha, semoga Allah mengampunkannya. Kemudian timba itu diambil oleh Umar, maka ia bertukar menjadi gharban, yakni timba yang besar. Falam ara abqariyan fin nas, tidak pernah aku lihat seorang yang handal di kalangan orang ramai bertindak sepertinya, sehingga orang ramai menghentikan unta-unta mereka di situ. Qala Hammam, sami'tu Abu Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa naza'a Abu Bakar adhanubain, mana tanpa syak, yani Abu Bakar mencebok dengan timba itu dua timba. Ini Abu Uthman meriwayatkan, katanya diberitahu kepadaku bahawa Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Ummu Salamah, pada ketika itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Ummu Salamah. Baginda bercakap-cakap, kemudian pergi, kemudian bangkit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah, man hadha, siapa tadi? Atau kama qal, ataupun lebih kurang begitulah dia kata. Qalat hadha Dihyah, Ummu Salamah pun berkata, ini Dihyah. Faqalat Ummu Salamah berkata, aymullah, demi Allah, aku memang menganggap Dihyah lah, bukan orang lain, sampai aku mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Jibril, atau kama qal, atau lebih kurang begitulah katanya. Qala Sulaiman berkata, saya pun berkata kepada Abi Uthman, mimman sami'ta hadha, dari siapa engkau dengar cerita ini? Qala min Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid. Bab qaulillahi ta'ala, ini bab firman Allah Ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengetahui, mengenalinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka, yakni anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haq, sesungguhnya satu golongan daripada mereka betul-betul menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahawa orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan kepadanya bahawa ada seorang lelaki di antara mereka dan seorang perempuan telah berzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mereka, apa yang kamu dapati dalam Taurat berhubung dengan rejam? Qalu, mereka kata, kami memalukan mereka, yakni orang yang melakukan perzinaan, wa yujladun, dan mereka disebat, begitu yang kami lakukan. Abdullah bin Salam berkata, kamu dusta, sesungguhnya di dalam Taurat itu ada ayat tentang rejam. Mereka pun bawakan Taurat dan dibuka Taurat, lalu salah seorang daripada mereka meletakkan tangannya di atas ayat rejam itu, dibaca ayat sebelumnya dan ayat selepasnya. Abdullah bin Salam pun terus berkata, angkat tangan engkau itu. Dia pun mengangkat tangannya, rupa-rupanya di situ ada ayat rejam. Faqalu, mereka pun berkata, benar wahai Muhammad, di dalamnya ada ayat rejam. Fa amara bihima, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka berdua supaya direjam, maka direjamkanlah. Abdullah berkata, saya melihat yang laki-laki itu melindungi perempuan, membongkok di atas perempuan untuk melindunginya daripada batu-batu. Bab su'alil musyrikin, ini bab orang-orang musyrikin meminta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada mereka sesuatu mukjizat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada mereka terbelah bulan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, katanya bulan telah terbelah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berbelah dua di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saksikanlah atau bersaksilah kamu
Saksikanlah, kalau kita kata saksikanlah, yakni bulan yang terbelah itu. Kalau kita kata bersaksilah kamu, yakni di atas kebenaranku, kenabianku. Dengan syaratnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, dan satu lagi Anas bin Malik juga menceritakan kepada mereka bahawa penduduk Mekah telah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menunjukkan kepada mereka satu tanda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada mereka terbelah bulan. Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud daripada Ibnu Abbas bahawa bulan telah terbelah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni masih lagi dalam bab tentang alamat kenabian ataupun dalil-dalil dalailun nubuwah. Sebelum ni rasanya baru ni ada di kalangan kita sebut tak ada panjang sikit 2-3 hadis sebelum itu, 2-3 hadis sebelum itu, iaitu mana hadis itu hadis di atas tu, muka surat 510. Itu mana ada atas sekali, hadis di atas sekali. Haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan 'an al-A'mash an Khaythamah an Suwaid bin Ghafalah qala Ali. Situlah Hasan. Situlah. Situlah kita tidak itu. Tak ada nak sebut bab ni. Tinggal. Jadi Ali berkata, kalau aku cerita kepada kamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata, kalau aku jatuh tersungkur dari langit ke bumi, itu lebih baik lagi bagiku daripada aku berdusta terhadapnya. Mana apa-apa Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tu aku jaga molek. Nak cerita tu cerita tepatlah, tepat cerita. Tetapi kalau aku ceritakan kepada kamu fima baini wa bainakum, ini perkara-perkara yang berlaku di antaraku dengan kamu, hak semasa ni lah, hak semasa ni, urusan-urusan lain, terutamanya berkenaan dengan perang, fa innal harba khud'ah, maka perang itu adalah tipu helah. Perang itu adalah tipu helah. Ini dia nak cerita ni. Sayyidina Ali ni, kalau kita tidak tahu latar belakang dia, susah juga nak faham. Iaitu dia dalam Nahjul Balaghah sendiri. Nahjul Balaghah ni kitab nombor 1 lah di kalangan Syiah. Dalam Nahjul Balaghah banyak tempat disebutkan kekecewaan Sayyidina Ali ni, kesal dia terhadap pengikut-pengikut dia, sedih dia, kecewa dia dengan pengikut-pengikut dia. Pasal apa? Pengikut-pengikut dia ni tidak setia lah, banyak perkara menyusahkan dia, banyak perkara menyusahkan dia. Sampai dalam Nahjul Balaghah dia kata suka benar aku kalau boleh dah tukar dengan pengikut-pengikut Muawiyah tu seorang, bagi aku nak bagi 10 orang, hak aku bagi ke dia, biar dia bagi orang dia seorang, aku tak apa dah. Maknanya pengikut-pengikut Muawiyah ni setia, taat, tidak tanya, tak tutup pasal. Itu dalam Nahjul Balaghah. Pasal apa Sayyidina Ali kecewa tu? Di antara yang kecewanya, mana kalau nak perang nak gapo dia tanya banyak soal lah. Tapi pengikut Muawiyah tidak. Muawiyah perintah jalan, tanya tidak, perintah jalan, begitu. Jadi Sayyidina Ali kecewa lah. Dia nak suruh cakap terang, ni masalah perang, tak kalau nak wayak tu kan perang ni tipu helah. Jadi kalau kita cerita bila nak itu, esok boleh jadi pecah rahsia kalau kita wayak esok. Jadi kadang-kadang kecek tu tidak tepat, itu bahasa perang, mana tak boleh lah. Dia kecewa lah, ni pasal pokok-pokok dia ni selalu nak suruh cerita. Kalau hadis betul lah, kena jaga molek. Ni kalau cerita hak semasa ni, terutama benda-benda yang sulit, takkanlah kita nak sebut secara terang. Kalau terang boleh jadilah ada pengintip ke, ada orang yang tidak setia ke, pecah rahsia pula.
Itu Sayyidina Ali kecewa tu. Apa yang kamu mendesak aku, yang tanya ni menyusahkan. Begitu. Itu latar belakang dia. Lepas tu dia pun ceritalah, di antara yang dia cerita, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, ya'ti fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman, qaumun hudatha'ul asnan, satu golongan yang muda-muda umurnya, sufaha'ul ahlam, yang cetek, yang bodoh pemikirannya, yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka mengucapkan ucapan manusia yang terbaik, yamruquna minal islam, tetapi mereka keluar daripada Islam seperti mana anak panah terlepas daripada binatang buruan. Anak panah yang menembusi binatang buruan. La yujawizu imanuhum hanajirahum, iman mereka tidak melepasi halkum mereka. Di mana saja kamu temui mereka, bunuhlah mereka, kerana membunuh mereka mendatangkan pahala kepada orang yang membunuhnya pada hari kiamat nanti. Itu yang Sayyidina Ali sebut, Nabi SAW sabdakan. Ini apa maksudnya? Hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Ini dia mengisyaratkan kepada golongan khawarij. Golongan khawarij, yang mana orang baru-baru, tidak ada seorang pun di antara mereka itu yang berpahaman khawarij itu dari kalangan sahabat. Maknanya masa Nabi SAW sebut tu kepada sahabat dia tu, sahabat dia dengarlah, walaupun muda-muda lagi pun dengarlah. Tapi pada ketika keluar golongan ini, sahabat-sahabat tu sudah tua dah. Hak buat-buat ni, hak mudanya semangat, hak muda. Jadi buat-buat ni dia tak mahu dengar hak sahabat-sahabat ni, ikut fikiran dia. Dia merasa dia cerdik. Bahkan dia menyalahkan sahabat itu, sahabat ini, menyalahkan. Ini yang dimaksudkan hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Mereka bercakap paling molek, memanglah sedap kecek. Memang sedap kecek. Dari segi ibadatnya, mengaji Qurannya molek, puasanya molek, lebih dalam riwayat yang lain sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah, mana kamu akan berasa lekeh sembahyang kamu berbanding sembahyang mereka, puasa kamu berbanding puasa mereka. Hak ni lah, pokok ni lah juga. Mana tak boleh nak lawan dari segi tu. Dari segi comel kecek tu betul. Maknanya inil hukmu illa lillah, maknanya hukum ni, pemerintahan ni hak Allah semata-mata. Memang sedap tu, betul tu. Memang betul molek. Tetapi kalimatu haqqin, kata seperti kata Sayyidina Ali dalam Nahjul Balagha, dia kata kalimatu haqqin urida bihal batil, ucapan yang benar tetapi yang dimaksudkan ialah yang tidak benar. Memang sedap lah, molek lah, tapi maksud dia tidak begitu. Yang ni puak-puak ni sebenarnya dia adalah musuh Islam di zaman awal dulu. Panjanglah kalau kita nak ceritanya cara khawarij apa ni, panjanglah macam mana boleh pecah kepada khawarij itu. Asal dianya Syiah juga, asalnya Syiah juga, lepas tu dia pecah apabila Sayyidina Ali nak berdamai dengan Muawiyah, maka jadi dua golongan. Tak apalah. Jadi puak-puak ni dia keluar daripada Islam seperti mana anak panah. Jadi macam tak pernah. Kalau anak panah tu, sebelum pada ni kita sudah banyak kali dah jumpa, anak panah tu memang telah menembusi binatang tu, binatang buruan itu, kita kata kijal lah, kijal. Panah tu lepas halik ni anak panah, memang kijal tu mati. Nak kata tak kena anak panah lagu mana, memang mati. Lepas pada tu, tapi anak panah tu kalau kita tengok pada anak panah tak ada kesan. Nak kata lekat di bulu dia ke, lekat di apa ni mata anak panah tu ke, lekat di bahagian-bahagian mana, tak ada lekat sikit abuk. Tak ada lekat bulu ke, tak ada lekat darah ke, tak ada lekat lendek ke, tak ada lekat apa-apa. Dia nak ceritanya, maknanya mudah sangat keluar tu. Macam tidak pernah beragama, tidak pernah melalui agama tu, hidup cara beragama, mudah sangat keluar. Dan ini juga menunjukkan, hadis ini juga menunjukkan bahawa akidah ni dia bukan seperti bangsa, bukan seperti kebangsaan. Kalau kita Melayu, kita kata kita nak keluar daripada Melayu, mana boleh, tak boleh. Katalah kita kata saya bukan Melayu, 1000 kali pun kata
Kalau dia Melayu tetap Melayu situ, tak boleh lari dah tu. Tetapi kalau agama tak boleh. Agama mudah sangat nak terkeluar, nak tergelincir. Silap akidah tergelincir selalu. Walaupun rupa dia tu kita nak nampak tidak berubah, masih duduk sembahyang lagi, duduk puasa lagi, duduk apa lagi. Mana mudah agama ni nak tergelincir. Agama boleh berubah. Seseorang Muslim dia boleh jadi kafir, orang kafir boleh jadi Muslim, tak kira bangsa mana-mana. Itu sifat agama. Tetapi kalau bangsa tidak lagu tu. Supaya juga keturunan. Kalau kita nafikan kita itu ayah kita ataupun anak kita, kalau kita nafikan, dia tetap anak kita ke mana-mana, tak selalu nafi. Tapi kalau agama, kalau kita nafikan, tak boleh. Tak boleh. Iman mereka tidak melepasi halqum. Mana kalau dia ucapkan 2 kalimah syahadat pun sekat lidah, sekat halqum, nak kata suruh ke dalam hati, tak sampai ke dalam hati. Maknanya tidak meresap betul-betul. Kalau orang tu iman, dia masuk ke dalam hati, lagu lain caranya. Lepas tu Nabi SAW suruh, kalau di mana saja bertemu, bunuh. Maknanya ada ketikanya boleh dibunuh. Ni hak mana ni? Buat-buat sesat lah, dia mengaku Islam. Hadis ini juga menjadi pegangan kepada ulama yang mengatakan golongan sesat boleh dibunuh. Inilah hadis ni. Di antara hadis ni, pokok ni dia tidak mengaku kafir, dia mengaku dia Islam, tapi dia telah menyeleweng daripada ajaran Islam. Nabi SAW suruh bunuh, suruh lawan, suruh perang. Suruh perang. Sebab apa? Kalau biarkan, dia bahaya. Bahaya. Seterusnya, satu lagi ni, Khabbab bin Al-Arat. Kata dia, kami mengadu kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang berbantalkan kain selimut dia di bawah naungan Kaabah. Kami pun kata, tidakkah engkau mahu minta pertolongan dengan Allah untuk kami, minta doa kepada Allah untuk kami, biar Allah SWT lepaskan kita daripada gangguan orang-orang kafir yang begini teruk ni terhadap kita. Ini kata Khabbab. Maka Nabi SAW pun kata, ini perjuangan ni bukan senang. Kita setara ni, kalau tengok orang dulu, orang zaman dulu, Nabi cerita, digali tanah, digali tanah sekerak tubuh, lepas pada tu digergaji kepala dia, gaji terbelah dua. Siapa terbelah dua? Siapa terbelah dua, dibawa gergaji, letak atas kepala, sebelah dua. Tetapi dia tidak meninggalkan agamanya. Maknanya orang dulu, orang Islam dulu, maknanya sini menunjukkan penting sejarah tu, kena tahu sejarah dulu. Tidak lari daripada agama dia, dan digaru dengan sikat besi, sampai ke tulang dia, seksa dia dengan sikat besi, seksa dia supaya keluar daripada agama Islam, sampai ke tulang dan sampai ke urat saraf. Wa ma yasudduhu dzalika an dini. Tetapi siksaan yang seperti itu tidak memalingkan mereka daripada agamanya, mana tetap berpegang dengan agama juga. Demi Allah, Allah pasti, ataupun ini ada dua, la yatimmanna hadzal amru. Kalau la yatimmanna hadzal amru, kalau la yutimmanna hadzal amra, tu kalau baca lagu tu ada dua tu. Sebab tu kalau kita ni dia berbaris dua selalu, mana kedua-duanya betul boleh dibaca. Kalau la yutimmanna hadzal amra, kalau la yatimmanna hadzal amru, begitu. Demi Allah, agama ini akan sempurna. Agama ini akan sempurna sehingga orang yang berkenderaan dari Sana'a pergi ke Hadramaut dalam keadaan tidak takut kecuali kepada Allah ataupun kepada serigala terhadap kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kamu mahu segera, tapi kamu mahu cepat. Maknanya agama ni akan sempurna, lepas tu akan aman, kerana Islam yang menguasai keadaan itu. Orang daripada Sana'a, Yaman ini, hujung sebelah sini, hujung dekat semenanjung tu, hujung tu Yaman tu sampai ke Hadramaut.
Hadramaut tu dekat Qatar. Sekarang ni dekat Bahrain, dekat siapa alik sana lah. Berjalan dengan berkenderaan itu dalam keadaan tak takut kecuali kepada Allah ataupun kepada serigala. Kalau dia bawa binatang tu tak dikira lah binatang, tapi nak takut ke orang tak ada. Sebab apa? Orang baik berlaku. Mana akan jadi begitu. Tapi kamu mahu cepat. Tak usah duduk itulah, tak usah duduk cepat lah. Mana berdoa pun berdoa juga, tapi tidak kata berdoa tu nak boleh selalu. Memang itu sunnatullah dah begitu. Seterusnya Anas bin Malik menceritakan bahawa Nabi SAW tidak mendapati Thabit bin Qais. Dia tengok Thabit bin Qais ni tak ada ni, bagaimana dia ni? Maka berkata seorang lelaki, yang ni sahabat, kata, wahai Rasulullah, biar saya pergi dapatkan maklumat tentang dia untuk engkau. Dia pun pergi ke rumah dia, pergi duduk tengok dia duduk menekurkan kepalanya, tunduk gitu, tak akak kepala. Sahabat ni pun kata, apa sedih kenapa? Dia pun kata, buruk sekali, kata dia, apa yang dilakukan olehnya. Dia telah mengangkat suara lebih daripada suara Nabi SAW. Kecek derah, kata dia aku. Lebih daripada sepatutnya Nabi SAW ni kecek dengan Nabi ni, kecek biar beradab sikitlah, berlembut sikitlah. Aku jadi kecek derah, kata dia. Lepas tu ayat Quran berhubung dengan la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Itulah ayat tu. Maknanya Allah SWT kata, jangan angkat suara lebih daripada Nabi, jangan pederah suara depan dia tu. Takut nanti hilang sia-sia amalan kamu dalam keadaan kamu tidak sedar. Dalam keadaan kamu tidak sedar. Jadi sikap perangai yang seperti itu boleh menghilangkan pahala juga amalan seseorang tu. Jadi bila dia ayat tu turun tu, sedihlah dia. Maknanya amalan dia selama ni terhapuslah kira-kiranya. Sedih. Faqad habita amaluhu. Amalan dia sudah terhapuslah, kata dia. Ahli neraka adalah dia. Dia kata. Orang tu pun pergi, sahabat tadi pergi tanya khabar dia. Pergi cerita kepada Nabi SAW, begini-begini dia kata. Musa bin Anas yang perawi ni kata, orang tu pun balik semula membawa berita gembira yang sangat besar daripada Nabi SAW, iaitu Nabi SAW kata, idhab ilaih, pergi kepada dia, kata rakyat ke dia, engkau bukan ahli neraka, tetapi sebaliknya ahli syurga. Engkau bukan ahli neraka, tetapi sebaliknya ahli syurga. Pergi bawa cerita tu pula. Ni kalau kita tengok dalam hasyiah kita ni nombor 10, cuba tengok. Qala al-Aini wa mutabaqatuhu litarjamah tu'khadhu min qawli lasta min ahli an-nar, engkau bukan ahli neraka tapi sebaliknya ahli syurga. Ni semua ni cerita ni masih lagi berkenaan dengan alamat kenabian lah, bukti kenabian. Hak Nabi SAW kata tentang Khawarij, betul. Hak dia kata tentang kemenangan, kemudian jadi aman kapal ni, orang daripada Sana'a boleh pergi ke Hadramaut dengan aman, betul, berlaku. Sahabat-sahabat sendiri tengok tu. Ini salah lagi. Nabi SAW kata kepada dia, kau bukan ahli neraka, ahli syurga. Perkara ni orang tak boleh tahu ni kalau orang lain. Dia boleh cerita. Gini cerita ni di luar ni ada sebut, iaitu Nabi SAW menceritakan annahu ya'ishu hamidan wa yamutu syahidan. Mana dia akan hidup dalam keadaan terpuji dan akan mati sebagai syahid. Itu maksud Nabi ahli syurga tu. Memang betul berlaku seperti dia kata tu. Sebabnya dia ni terbunuh pada hari Yamamah, yakni perang Yamamah, dalam keadaan mati syahid di zaman khilafah Abu Bakar. Ni Thabit bin Qais ni pergi perang dengan puak-puak murtad itu, dan dia terbunuh, mati syahid. Jadi hak Nabi SAW kata bukan ahli neraka ahli syurga tu, betul lah. Dia kata semua lah kan, kalau pergi perang ni mati syahid ni masuk syurga, memang betul. Itu ceritanya tentang Thabit tadi. Ini semua nak menunjukkan bahawa hak Nabi SAW kata tu tepat, dan sebahagian besar daripadanya
disaksikan oleh sahabat sendiri. Dah sahabat tengok benar hak Nabi SAW kata. Lepas tu habis sekat tu baru ni kita sudah hurai dah. Mari balik pula kita sini hak malam ni hak baca. Ibnu Abbas, Sayyidina Umar ni dia sama-sama kalau dalam majlis dia panggil Ibnu Abbas duduk dekat dia. Sayyidina Umar. Padahal duduk dekat dia tu orang tua-tua, orang hebat-hebat lah, ahli-ahli fikir saja. Ini dia panggil Ibnu Abbas yang masih muda lagi duduk dekat dia. Dan Ibnu Abbas ni dia banyak berguru dengan Sayyidina Umar. Dia dengan Nabi SAW tak ada banyak secara langsung, tapi melalui Sayyidina Umar dia belajar. Jadi Abdul Rahman bin Auf pun katalah kepada Umar, bapanya bagi keistimewaan kepada dia gitu mau. Kita pun ada juga anak-anak yang setara dengan dia tu, sebaya dengan dia tu, bapa gitu. Ibnu Umar, siapa ni, Sayyidina Umar pun kata, kan supaya kamu tahu lah dia ni, kamu tahu bapa ya dia ni patut diperlebihkan. Memang dia lebih. Lepas tu Sayyidina Umar pun tanyalah depan Abdul Rahman bin Auf, kamu cuba cerita tentang ayat ni, apa maksud dia? Idza jaa nasrullahi wal fath. Bukan maksud zahir tu terjemahan dia tu, tidak. Maksud dia di sebalik tu hak tersirat. Dia kata ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila turun suratul Fath itu sudah menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mati. Akan mati tak lama lagi. Tak lama dah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mati. Tu kata dia. Allah memberitahu perkara ini kepadanya. Yang ini melalui surah ni lah hak turun kepada dia. Ibnu Abbas kata begitu. Umar kata, aku pun tahu, aku faham, supaya kamu faham, tak ada lain. Memang lagu tu. Maknanya Ibnu Abbas ni masih budak lagi, dia faham, orang-orang tua faham, orang cerdik-cerdik tu ramai sahabat pun tidak faham. Semua suka, bila turun ayat ni suka kemenangan, orang Islam akan dapat kemenangan, dan orang ramai akan masuk Islam, suka pula. Tapi Sayyidina Abu Bakar, beberapa orang sahabat menangis. Orang tanya buat apa? Dia jawab tu. Lagu tu lah maknanya orang hak bijak-bijak ni dia faham gitu. Jadi Ibnu Abbas pun faham lagu tu juga. Jadi apa maksud sini, awak mari sini nak cerita tentang dalail ataupun alamat kenabiannya, apa maksud? Imam Bukhari awak mari hadis ni. Dia nak ceritanya sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah tempat lain, iaitu Nabi SAW doa kepada Ibnu Abbas ini, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhul kitab. Ya Allah, beri faham yang mendalam kepadanya tentang agama dan ajarkan pengetahuan khusus tentang Quran ini, Alkitab. Mana kamu ajar sendiri Quran, faham Quran ni kepada dia. Maknanya dah Nabi SAW doa lagu tu, pada Nabi SAW ni makbul. Nabi SAW pernah berdoa, apa Ibnu Abbas ni cerdik sangat, tinggi sangat pahaman dia tentang Quran ni, mari mana dia nak ceritanya ini kerana Nabi pernah doa. Ini merupakan mukjizat lah. Jadi hak dia doa tu jadi, sahabat-sahabat semua boleh tengok hak dia kata tu memang jadi, memang lebih daripada orang lain. Hak tu tujuan Imam Bukhari bagi sini, memang tanda lah tu, tanda kebenaran Nabi SAW. Seterusnya, sebelum mati Nabi SAW, kali terakhir dia keluar tu dengan berselimut, ikat kepala kemah, sakit kepala, ikat kepala ni dengan kaitan. Lepas tu keluar dia, dia pun kata, lepas pada puji-puji Allah, selalu dia kalau nak bercakap dia puji-puji Allah dulu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya macam tu. Dia kata orang semakin ramai, tapi orang Ansar semakin kurang. Orang semakin ramai, orang lain semakin ramai, orang Ansar semakin kurang. Sehingga mereka menjadi di kalangan orang ramai ini seperti garam dalam makanan. Ini maknanya pujian Nabi SAW terhadap golongan Ansar. Jangan kamu pandang lekeh, jangan kamu pandang hina, jangan kamu ketepikan, pencilkan, sisihkan mereka. Jangan.
Sebab apa? Walaupun akan datang dia kau kurang pokok dia, jangan kamu berasa dia ni tak ada peranan. Jangan. Dia ni kedudukan dia ni serupa apa ni? Garam dalam makanan. Kalau tak ada garam tak sedap. Sikit je ada, sikit pun tak apa. Jangan kamu berasa sikit maka tak ada nilai dia. Sikit dia tu cukup berarti kepada kita. Ini maknanya pujian Nabi SAW terhadap Ansar. Yani kewujudan mereka, adanya mereka di dalam masyarakat ini menyebabkan jadi baik, jadi molek masyarakat. Itulah yang dikatakan seperti garam dalam makanan. Oleh itu, sesiapa yang memegang jawatan di antara kamu, memegang apa-apa jawatan di antara kamu, yang mana jawatan ini? Ini Nabi SAW sudah menyebutkan kuasa pemerintahan, ada jawatan, ada kedudukan. Kedudukan, jawatan, pangkat, kuasa ini semua ni ada dia macam apa nama ni, serampan lah, serampan dua mata orang kata. Dia ada dua segi, ada baik, ada buruk dia. Apabila orang tu ada kuasa, dia boleh memudaratkan sesiapa yang dia mahu dengan menggunakan kuasa dia tu. Dia boleh memberi munafaat, kebaikan kepada sesiapa yang dia mahu. Boleh. Maknanya mengikut peringkat masing-masing lah, mengikut peringkat masing-masing. Tapi orang yang ada kuasa ni begitulah sifat dia. Dan biasanya dia nak buat lah, nak menunjukkan kekuasaan dia tu. Kamu kena ingat, ni ada depan-depan ramai-ramai ni, ikutlah siapa-siapa pun. Maknanya kamu kena ingat, kalau kamu memegang apa-apa jawatan, orang Ansar ada lagi, walaupun dia sikit, kamu kena terima hak baik. Orang kata kalau buat baik, kena hargai kebaikan mereka itu. Jangan tidak menghargai. Kena hargai kebaikan mereka itu. Dan kalau ada mereka bersalah, adalah terlanjur, telah melakukan kesalahan, kamu maafkan mereka. Sebab apa? Kewujudan mereka itu seperti garam dalam makanan. Walaupun sedikit, cukup bermakna. Jangan kamu mudah-mudah nak hukum mereka, jangan. Kalau boleh maafkan. Itu pesanan Nabi SAW kepada orang ramai untuk Ansar, sahabat-sahabat Ansar dia. Jadi dia nak cerita di sini, ini adalah majlis terakhir Nabi SAW. Jadi apa kena mengenanya di sini? Hadis ini dengan dalail nubuwah ataupun alamat nubuwah. Yang dia nak cerita di sini, Nabi SAW sudah isyarat dah. Apabila dia kata sesiapa di antara kamu yang memegang jawatan, maknanya dia sudah menggambarkan golongan Ansar ni akan menjadi rakyat, bukan jadi penguasa, bukan jadi pemerintah, bukan nak jadi khalifah, bukan nak jadi amir, gubernur ke apa-apa. Tidak. Yang menjadi gubernur, yang menjadi khalifah, iaitu sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat lain. Itu isyarat dia. Maknanya golongan Ansar ni akan menjadi rakyat. Walaupun dia rakyat yang cukup berarti kepada kerajaan, kepada pemerintah. Jangan pula pemerintah itu memandang lekeh terhadap dia. Jangan. Itulah maksud dia di sini. Dan memang berlaku begitu sungguh. Memang golongan Ansar tak ada memegang jawatan. Yang memegang jawatannya kebanyakannya golongan Muhajirin atau sahabat-sahabat lain, suku Sakak. Suku Sakak. Bukan penduduk Madinah sendiri. Mereka hanya menjadi rakyat, tetapi menjadi rakyat yang baik. Itulah hendaknya Nabi SAW nyatakan begitu betul berlaku. Seterusnya pada suatu hari Nabi SAW bawa Hasan naik ke atas mimbar. Cucu dia ni, kecil lagi nya cucu dia tu, tapi dia kata cucuku ini adalah pemimpin masyarakat, pemimpin. Dia kata pemimpin, akan jadi pemimpin nanti, dan Allah pasti akan mendamaikan dengan dia ni di antara dua golongan orang Islam yang berkelahi. Maknanya dua golongan Islam tu jelas, semua sepakat, ahli sejarah sepakat mengatakan apabila golongan Sayyidina Ali, pihak Sayyidina Ali berperang, berkelahi, bertelagah dengan golongan yang dipimpin oleh Muawiyah, itulah yang dimaksudkan dua golongan orang-orang Islam. Kedua-duanya Islam,
Tidak seperti puak-puak Khawarij tadi Nabi suruh perang, suruh bunuh. Mereka keluar daripada agama. Nabi SAW kata, ini tidak. Dua golongan orang-orang Islam. Dalam riwayat yang lain disebutkan fi'atain azimatain minal muslimin. Dua golongan besar dari kalangan orang-orang Islam. Dua golongan besar. Ini golongan besar ni terdiri daripada sahabat-sahabat. Jadi Sayyidina Hasan yang mendamaikan. Sebelum pada tu kucak-kacik. Akhir sekali orang lantik Sayyidina Hasan jadi khalifah. Tak lama dia jadi khalifah tu pun nampaknya dari segi, kalau kita tengok dalam sejarah, memang ada politik dia sendiri, ada maksud dia sendiri. Dia pun sudah nampak sepatutnya serahkan kuasa ni kepada Muawiyah. Serahkan kuasa ni kepada Muawiyah. Dengan sebab itu apabila orang nak bai'ah kepada dia, dia bagi syarat. Boleh. Nak jadi dia khalifah boleh. Tetapi apa-apa keputusan yang dia buat akan datang mesti diterima. Jangan bantah, jangan apa-apa. Orang setuju. Bila setuju, semua sepakat di bawah dia. Dia pergi apa? Serah kuasa kepada Muawiyah. Serah kuasa kepada Muawiyah. Jadi buat dia nak buat macam mana, tak boleh nak apa dah lah. Moga berjanji dah dulu. Apabila berdamai itu serah kuasa kepada Muawiyah, jadi damai. Tak ada dah lah. Pecah. Lepas pada tu tak ada dah pertelagahan sesama Islam ni, perang sama Islam tak ada dah. Lepas pada tu nak ada orang kafir dah lah pula. Itu dalam sejarah memang betul. Hak Nabi SAW kata ni peranan Hasan memang betul. Ini pun tanda-tanda kenabian juga lah. Sebab itulah orang Syiah marah sangat kepada Hasan itu. Walaupun dia belah-belah dia mengaku Hasan tu imam yang kedua dia, tetapi dia marah. Sebab itulah keturunan Hasan dia tidak bagi jadi imam. Hak jadi imamnya keturunan Husain lah seterusnya. Keturunan Husain. Keturunan Hasan dia tidak bagi. Sebab apa? Husain dalam sejarah, mengikut cerita je lah, Husain dalam sejarah mana sampai mati dia menentang kerajaan pemerintah. Jadi hak tu hak dia naknya. Adapun Hasan ni dia suruh kuasa kepada orang hak selama ni dia duduk anggap jahat, dia duduk anggap zalim. Hasan dia suruh kuasa. Situ dia kecewa dengan Hasan. Sebab tu hak sebenarnya dari segi politik lah, hak sebenarnya apa yang mereka itu benci kepada Hasan sebab tu. Apa yang mereka itu tidak bagi imamah, jawatan imam itu kepada anak cucu dia sebab tu. Bukan sebab Tuhan lantik anak cucu Husain apa tak ada, tu semua cerita dia ya. Hak sebenarnya tu. Sebab itulah kita tengok imam mana-mana pun kalau Syiah ni hak kemudiannya keturunan Husain. Keturunan Husain. Sebab apa? Dari segi politik dia nya, maksud agenda orang-orang kafir di zaman awal lagi, dia nak tengok orang Islam ni pecah semua. Orang yang menentang kerajaan, hak itulah hak paling baik. Hak itulah dia akan sokong. Sebab apa? Kalau kerajaan Islam ini tak kemah, senanglah dia nak kerja. Tak bolehlah nak menegakkan Islam. Itu sebenarnya maksud dia. Sebab tu dia suka sangat. Panjanglah kalau kita nak cerita tentang macam mana anak cucu Sayyidina Husain ini pula, termasuk Sayyidina Husain itu sendiri dibunuh, siapa yang membunuhnya, dan dalam sejarah kemudian lagi panjanglah cerita banyak. Sini nak cerita tu. Kemudian riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi SAW bagi tahu dah Ja'far dan Zaid bin Harithah ni mati pergi perang sebelum sampai berita lagi. Dia royak dah, mengalir air mata dia royak. Jatuh dah kata dia. Ja'far, hak ni jatuh dah, diambil bendera oleh orang ni. Apabila hak ni jatuh, diambil bendera oleh orang ni. Dia sebut sosok. Padahal pada masa tu tak ada siapa cerita, tak ada siapa dia boleh sampai jauh tu, di Jordan pergi perang, nak sampai ke Madinah ni jauh. Pada masa berlaku tu dia sudah cerita dah menangis dia. Lepas tu orang mari cerita, betul-betul serupa dia cerita. Ini alamat kenabian juga, alamat kenabian. Kalau tidak dia tak boleh royak lah kata. Benda-benda ni kita tengok ni, alamat-alamat ni banyak daripada yang disebutkan di sini dapat disaksikan oleh sahabat-sahabat.
macam mana mereka tu tidak tidak kuat sangat pegang tu. Sebab apa, nampak memang betul satu persatu betul. Banyak lagi dia sebut tu, sahabat-sahabat tidak tengok, kita sendiri boleh tengok pula. Banyak juga kalau kita nak kumpulkan Nabi SAW sudah cerita sedang molek dengan sahabat kita ni, kalau kita nak perhati banyak juga, itu pun sudah memadai, itu pun mukjizat. Maknanya mukjizat Nabi SAW kata ni bukan untuk satu zaman, sampai ke kiamat mana orang boleh tengok betul hak dia kata. Kemudian ni riwayat Jabir, Nabi SAW pernah tanya, adakah kain cadar ni beldu ni pada kamu? Jabir kata, nak mari mana kain cadar lagu tu, kita buat sesok ni. Maknanya nak mari mana? Nabi SAW kata, ingat nanti kamu akan ada kain tu, kamu akan ada. Lepas tu sungguh rumah Jabir sendiri pun ada. Bila orang Islam senang pada tu kaya-kaya senang, dia pun kata buat lari lah, tak letaklah untuk aku kain cadar tu, kata dia. Saja dia nak suruh lari lah, tak usah pakai lah kain tu, pakai kain lain lah, saja dia lah. Bini dia kata, tidakkah Nabi SAW kata kan kita ni akan ada kain cadar baldu macam ni, apa ya kita nak tinggal pula dia katanya. Maknanya Nabi SAW kata akan ada di kalangan pada kamu, mana kamu akan guna. Nabi SAW kata bila ada jangan guna tu, tak ada kata gitu. Bahkan dia kata akan ada, tak ada saja kain cadar. Kain cadar ni awak ke dia, orang guna lah. Bahkan lu nak lipat pula, lipat awak ke dia, takkan nak tinggal hak Nabi SAW kata tu. Ini maknanya membenarkan hak Nabi SAW pernah kata dulu. Dia sudah kata dah, sekarang ni kita boleh tengok sendiri, kita duduk pakai. Pada masa tu tak nampak lah, tak tahu bila, takut nak hapus kau Islam kau macam mana kau. Duk tengok duk perang mati seramai mana ni orang Islam di peringkat awal. Begitulah. Lepas tu ni cerita Umayyah ni, dia baik dengan Sa'ad bin Mu'adh, mana Sayyidul Ansar, ketua orang Ansar. Jadi Sa'ad ni kalau pergi Mekah singgah rumah dia. Dia pula kalau nak pergi ke mana-mana, kalau lalu ke Madinah singgah rumah Sa'ad ni, Umayyah ni. Umayyah, dia ni ketua orang Quraisy. Jadi pada satu ketika tu dia pergi, Sa'ad ni pergi seorang dia lah, pergi nak buat umrah tawaf. Bila tawaf ni Abu Jahal tengok ni, mana pula mari tawaf ni, siapa tu, mana dia tak kenal. Dia pun kata Sa'ad, Abu Jahal pun kata tahu lah dia, boleh mari tawaf amal sini. Lepas demo duduk bagi perlindungan kepada Muhammad dengan sahabat-sahabat dia. Maknanya kira-kiranya dia nak berkerah lah, tak sibui lah. Orang yang bagi perlindungan kepada Muhammad dan sahabat-sahabat dia, mari tempat kita ni boleh buat lagu ni, dia tak sibui. Lepas tu bertengkar. Umayyah pun marilah. Umayyah ni bukan nak jaga ni saing, hak ni puak-puak dia. Jadi jangan kat seorang tak sedap derah lah, kata gini, biar dulu tengok, nanti tak ada orang kita mari pula. Gitulah, mari tawaf lah. Saat ni tidak jenis tu. Jadi kata dak, kata dia, aku nak tawaf semacam ikut nak jadi lagu mana. Kalau kamu ancam aku nak lagu mana, ingat kamu pergi berniaga nak pergi ke Syria, nak pergi ke mana ni, lalu kok kami tak selamat. Duduk balah lagu tu lah. Ya Sa'ad ni kata jangan boleh tak sedap derah akak suara lah dengan dia ni. Dia ni tak boleh. Dia pun marah, jadi tubik dia. Selama ni dia tidak raya. Dia marah ke saya dia ni lah, pula dia nak tahan semacam dia ni, tak silik tak sewi lawan dengan Abu Jahal. Dia marah apa ni, tak sedap cara aku, kata dia, tinggal aku ni, kata dia. Tu kata dia, Nabi Muhammad kata dia akan bunuh kau, kata dia. Dia kata ke saya, dia bukan kata ke Abu Jahal tu, kata kepada Umayyah. Terkejutlah Umayyah, saya, kata dia, saya. Lah, kata dia. Dia pun kata dia, demi Allah kalau Muhammad kata dia tak kecap lawak, dia tak kecap lawak tu. Dia pun balik wayak ke bini dia, gini, kawan aku orang Yathrib tu orang Madinah lah pada masa tu. Orang Yathrib tu dia kata gini, Muhammad kata dia akan bunuh aku. Macam mana? Bini dia pun, semua puak-puak dia tu tahu bahawa Nabi ni cakap betul. Dia kata, kalau dia kata betul tu. Lepas tu bila perang Badar, tubik lah pergi nak perang. Bila tubik nak pergi perang tu, mula-mula dia tak segih, dia seradah tak sedap.
Bini dia pun kata, tak ingat kau kawanmu kata tu. Dia pun ingat dah. Cuma Abu Jahal mari kata, kamu ni ketua, kurang-kurangnya untuk sehari dua kamu jadi pemimpin, kamu jadi ketua dulu. Lepas tu dia jadi ketua apa kan? Memang mati sungguh, memang mati. Begitu. Jadi hendak cerita di sininya, iaitu apa yang Nabi SAW kata itu betul berlaku, betul berlaku. Tidak kata mungkir hak Nabi SAW kata. Sahabat sendiri boleh tengok betul hak dia kata. Ini Umayyah, anak dia tu Safwan itu masuk Islam, anak dia tu. Begitulah keadaan ni. Abu Jahal sendiri pun anak dia Ikrimah dan ramai lagi orang lain masuk Islam, anak dia. Ni pok-pok bapak ni. Seterusnya ni Abdullah bin Umar kata Rasulullah SAW mimpi tengok orang duk berkumpul di satu tanah tinggi. Lepas tu Abu Bakar pun bangun pergi, dia cebok air daripada satu telaga lah, cebok air 2 timba dia pun tidak besar mana. Lepas tu agak lemah lah dia tu, tidak berapa kuat dia angkat. Semoga Allah mengampunkannya. Jadi Nabi SAW doakan kebaikan lah untuk dia. Lepas tu Umar ambil pula timba. Apabila Umar ambil timba tu, tukar timba tu jadi besar timba. Jadi besar timba. Lepas tu dia cebok air banyak lah, sehingga orang ramai mari unta dia pakai duduk di situ. Pakai duduk di situ minum air, apa ambil air, pakai buat tempat duduk unta dia. Senang lah, muka tempat ada air. Begitu ceritanya. Nabi SAW kata tidak pernah aku tengok seorang yang handal macam tu buat kerja. Mana seperti Umar buat kerja tu. Jadi sampai orang singgah di situ, duduk di situ ramai-ramai. Ini isyarat Nabi SAW kepada pemerintahan mereka masing-masing ni. Yang ni mula-mula Abu Bakar. Mana lepas pada dia mati, Abu Bakar akan jadi khalifah. Ini isyarat lah tu. Abu Bakar jadi khalifah selama mana? 2 tahun. 2 timba tu 2 tahun. Dan air tu maknanya pemerintahan itu ibarat air. Pemerintah tu orang yang kara air, orang yang angkut air. Air itu sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Kalau tak ada air tu orang mati dan tidak makmur, orang akan lari, tidak akan maju, tidak akan makmur di situ. Itu ada air. Tapi Abu Bakar sudah tua apabila dia pegang kuasa tu, dan dia pun tidak kuat mana dari segi mana, dari segi buat kerja lah, seperti yang kita tengok dalam sejarah. Walaupun tidak kuat, kata tidak kuat, banyak dah dia buatnya, banyak dah. Mana bahkan dalam setengah-setengah seginya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mula-mula tak saya pergi perang dengan apa ni puak-puak murtad ni. Sayyidina Abu Bakar kerah, dia kata ke mana-mana pun dia akan buat. Kerah juga dia. Tidak kata lembut, tapi nisbah dengan hasil pemerintahan Sayyidina Umar itu. Maknanya memang ada kurang lah. Hak Sayyidina Umar ni memang kuat lah. Itu isyarat kepada hak tu. Dan ini semua betul. Orang perhati kemudian tengok betul, memang betul. Seterusnya ni Jibril pergi kepada Nabi SAW. Ketika itu Ummu Salamah ada dekat Nabi. Tiba-tiba Nabi duduk berkecek dengan satu orang. Kecek. Lepas tu orang tu pergi. Nabi SAW pun kata kepada Ummu Salamah, siapa dia saat ni? Siapa dia saat ni? Dia kata Dihyah. Dia ni Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, sahabat Nabi SAW yang sangat comel orang. Comel sangat orang. Dan rupa dia tu dekat-dekat dengan rupa Nabi SAW. Jibril kerap kali kalau mari dalam rupa manusia, dia berupa Dihyah. Padahal bukan Dihyah. Nak tahu mana bukan Dihyah, kita hanya Dihyah. Dia tak tahu kau satu, dia tak pergi. Dia tak pergi dekat Nabi. Gitulah. Mana hak pergi dekat Nabi SAW tu Jibril. Jadi Ummu Salamah ni mati-matian dia tu nampak seperti Dihyah. Lepas pada tu baru dia tengok Nabi SAW keluar daripada rumah tu, pergi berkhutbah, berucap di hadapan orang ramai. Dia kata tak ni Jibril mari. Saat ni tu bila hak Dihyah tu mari tu.
Dihyah mari dalam rupa dihyah tu Jibril dah. Barulah aku tahu pada ketika tu bukan dihyah. Kira-kiranya mana sahabat-sahabat ini dia pergi tanyalah pula. Tanya dihyah, kamu ada pergi ke rumah Nabi saat ni? Pergi ke tak ada. Begitulah. Beberapa kali apabila ditanya tidak. Dan Nabi SAW kata itu Jibril. Mana betul lah dia kata. Betul lah dia kata Jibril. Walaupun Jibril itu mari dalam rupa seseorang. Sebab apa? Seseorang tu kalau ditanya, tak ada. Dia kata, tak ada lagi. Maknanya betul lah dia kata tu. Bahawa itu Jibril. Ini semua adalah tanda-tanda kenabian. Dan banyak lagi lah yang lain. Kita berhenti sekat tu lah dulu. Ini pun sebenarnya bab ni lagi tak habis lagi. Bab ni lagi, cuma Imam Bukhari Bismillahirrahmanirrahim itu macam bab lain lah. Tidak, pasal dia berhenti. Memang begitu cara Imam Bukhari. Bila dia berhenti menulis, dia start semula tu walaupun bab sama dia akan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi bab alamat nubuwah lagi, pecah-pecah yang waktu lah. Kita berhenti sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam.